Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, yang mana dia kata PAS dah kuasai seluruh negara jika benar diberi RM90 juta. Jadi dia kata di sini, PAS sudah pasti boleh menguasai keseluruhan Malaysia jika benar parti itu menerima dana RM90 juta seperti didakwa setengah pihak. Sebenarnya yang membongkarkan isu ini adalah orang UMNO. Yang mana kalau kita tengok kenyataan daripada Datuk Lokman itu sendiri yang mengatakan bahawa dia pun ada terlibat dalam urusan 90 juta PAS ini, yang mana waktu itu Perdana Menteri adalah Datuk Seri Najib. Dan kita juga lihat bahawa apabila Presiden PAS menyaman Sarawak Report dan akhirnya dia menarik balik saman itu dan dia membayar denda sebanyak 1 juta lebih. Jadi ini menguatkan dakwaan itu bahawa itu adalah benar. Dan hari ini dia cuba menyangkal kenyataan ini. Dan dia kata, yang mana saya ulaskan tadi, yang mana dia kata PAS sudah pasti boleh menguasai keseluruhan Malaysia jika benar parti itu menerima dana RM90 juta. Dan kita lihat ya, duit yang 90 juta ni, kalau kita lihat PAS bertanding pada 2018, PRU ke-14, dia bertanding 158 kursi. Itu kursi parlimen. Kalau kita bahagikan dengan 158 ataupun 90 juta dengan 158 kursi parlimen, baru dapat berapa ratus ribu. Itu parlimen. Dia juga bertanding dengan DUN. Jadi duit 90 juta ini juga tidak dilihat sebagai besar mana dalam parti politik, kerana dia bertanding 158 kursi. Dah bertanding. Dan kita lihat ya, liciknya dia nak bercakap bohong ni pada saya. Kita tengok, dia kata kalau betul PAS menguasai ada menerima 90 juta ini bermaksud dia boleh menguasai Malaysia. Tidak. Jika kamu ada 1 bilion pun duit, seperti mana yang Najib buat, cash is king, kalah juga UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional mempunyai kewangan yang cukup kukuh, kalah. Ini PAS kalau 90 juta, yang mana kalau dia agihkan kepada calon-calon dia untuk bertanding dan akhirnya kalah, itulah dia. Dia bertanding dah 158 kursi tapi tak boleh menang. Bukan isunya dia tidak boleh menguasai, dia cuba menguasai tetapi gagal. Dia bukan kata kalau ada duit sebanyak itu PAS boleh menang. Jadi Presiden PAS ni nak membohongi rakyat, nak putar belit alam, tak payahlah. Kalau kita lihat ya 90 juta kita bahagikan, dia boleh dapat cuma kalau satu parlimen 158 lebih kurang 500 lebih ribu. Tetapi itu kalau dia bagi kepada 158 parlimen. Dalam waktu yang sama, dia nak bertanding DUN juga. DUN juga perlukan duit. Jadi di situ juga diagihkan, maka mungkin dapat 300 ribu seorang. Dan akhirnya mereka bertanding 158 dan akhirnya tidak mendapat kepercayaan rakyat. Kalahlah di parlimennya. Sebab itu dia menang 18 saja. Macam mana nak menguasai Malaysia? Dah cuba. Nah, itu dia. Jadi pembohongan ini yang dia katakan ini. Dia kata pada masa yang sama Presiden PAS juga menganggap bahawa UMNO sebagai sangat bodoh jika menyerahkan dana sebanyak itu. Ini bukan bodoh. Inilah permainan politik. UMNO bagi dana supaya PAS boleh menang dan akhirnya apa yang mereka buat hari inilah. Kalau hari itu UMNO Barisan Nasional kalah tetapi PAS mempunyai kursi yang cukup, maka dia bergabung dengan UMNO Barisan Nasional, jadilah satu parti. Tetapi kerana PAS pun dapat 18, UMNO Barisan Nasional pun dapat kursi sikit, maka tumbanglah waktu tu. Itu dia. Ini adalah percaturan politik. Dan kita lihat bagaimana Azmin Ali apabila dia duduk di Selangor, dia mempertahankan PAS di Selangor. Kenapa nak Pakatan Harapan waktu tu Azmin Ali sanggup mempertahankan PAS di Selangor? Ada juga dia punya motif dia. Macam itulah. Inilah politik. Jadi akhirnya hari ini kita tahu kenapa Azmin Ali mempertahankan PAS. Dia sendiri pun keluar PKR. Jadi main curang lah. Inilah yang kita rakyat ni harus lihat dan jangan percaya bulat-bulat kenyataan daripada Presiden PAS ni. Kalau betul Presiden PAS menyangkal dalam kenyataan media seperti ini, tetapi orang yang mengeluarkan kenyataan 90 juta ini, kenapa dia tidak saman? Kenapa pemimpin PAS tidak menyaman orang-orang UMNO yang mengeluarkan isu 90 juta ini? Kenapa dia tarik saman apabila keluarkan kenyataan bahawa betul menerima 90 juta ini daripada Sarawak Report? Tak saman juga. Jadi ini membuktikan bahawa apa yang dikatakan itu betul. Jadi itu isunya. Kalau nak jawab dekat media, saya pun boleh. Tapi 90 juta itu tidak banyak.
Soalnya dalam politik 90 juta itu tak banyak karena dia agihkan kepada ahli parlimen dia. Belum lagi dia sendiri nak pakai. Dia sendiri nak menang. Dia menang adun, dia menang parlimen. Dia sendiri guna berapa banyak duit. PAS bukan kerjaan waktu tu. Jadi dia perlukan dana lah. Nak cerita, kalau betul 90 juta dia tak terima, dia tidak akan boleh bertanding 158. Mana ahli-ahli PAS dapat duit? Nak bayar dia punya deposit lagi. Nak beli bendera lagi. Nak iklan itu, iklan ini lagi. Cara logiknya dia nak cerita, dia ingat rakyat Malaysia ni fikir apabila 90 juta tu, rakyat Malaysia fikir, oh betul lah banyak. Memang banyak bunyi dia, tetapi ahli parlimen yang bertanding pun banyak. Adun yang bertanding pun banyak. Yang hilang deposit pun banyak. Itu isu dia. Jadi kita tengok, waktu PHS itu, PHS sendiri tak cukup duit. Kenapa saya tahu perkara ini? Apabila PKR itu sendiri nak bertanding sampai Presiden PKR. Waktu itu, Dr. Wan Azizah terpaksa menggadai rumah. Yang mana difitnahkan oleh orang selama ni bahawa Ibrahim Soros bagi duit lah, apalah, itulah memfitnah orang bahawa banyak duit PKR ni, banyak yang Soros bagilah. Padahal PKR tu tak cukup duit. Kalau mungkin hari itu PKR banyak duit, dah boleh bertanding banyak kursi, boleh menang banyak kursi. Itulah isu dia. Jadi apa yang dia nak katakan ini semua otak semua lah. Menegaskan penafian panjang lebarnya. Presiden PAS berkata partinya memang tidak ada menerima dana sebanyak itu daripada UMNO. Saman lah UMNO. Apa yang susah sangat? Jangan berhenti saman tu, Sarawak Report tu semula. Kalau betul. Menurutnya ramai orang kaya tidak bersedia untuk menyumbang kepada PAS kerana mereka tidak percaya parti itu boleh menang sehingga berjaya memerintah kerajaan pusat. Memanglah orang tak percaya. Hari ini PAS duduk dalam kerajaan pusat pun macam mana orang nak percaya? Dia parti yang kalah. Dia buat pintu belakang. Siapa yang nak percaya? Bertanding 158. Kalah semua. Menang 18. Lepas tu masuk pintu belakang. Menubuh kerajaan yang ada hari ini. Coba hari ini PAS bertanding semua kursi. 222 kursi. Dan akhirnya dia boleh memerintah. Barulah orang percaya. Siapa orang kaya nak percaya? Siapa orang yang nak percaya PAS punya cerita? Jadi mudahlah. Inilah kenyataan Presiden PAS ni. Dia tak sedar diri tau. Dia masuk dalam kerajaan, ikut pintu belakang, dia bermegah. Ini kah pemimpin? Bermegah bahawa masuk dalam kerajaan hari ini. Aduh, hai. Presiden PAS ni betul-betul nyanyok lah. PAS, mimpi ke? Masuk kerajaan melalui pintu belakang lah. PAS parti kalah lah. UMNO parti kalah lah. UMNO Barisan Nasional pun lebih baik lagi saya dengar. Kebanyakan pemimpin yang mengakui bahawa mereka dah kalah. Tetapi kerana ada gabungan baru yang ditubuhkan, akhirnya mereka bergabung dan akhirnya boleh menubuhkan kerajaan baru ini. Tetapi sekurang-kurangnya mereka tu masih mengakui bahawa mereka parti yang kalah dalam PRU ke-14. Tapi PAS mengaku mereka menang. Aduh, hai. Ini parti betul-betul tak boleh pakai lah. Presiden PAS tak boleh pakai. Otak banyak, pembohong. Itu dia jawapan dia. So, sekian. Terima kasih.